Assalamualaikum kepada Encik Muhammad Kasturino bin Abdul Aziz. Pada kali ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang topik bencana alam yang sering melanda masyarakat dunia. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang. Yang pertama, Muhammad Afiq Taqwa bin Zamri. Yang kedua, Luqman Hanif bin Hazril Izwar. Yang ketiga, Loga Varman Manimekan. Yang keempat, Muhammad Faizul Fahmi bin Kamaruzaman. Yang kelima, Tan Jiazin. Yang keenam, Putri Nur Fazrin binti Muhammad Zakaria. Yang ketujuh, Nurul Fatim Maisyarah binti Hashim. Dan yang ke-8, Nur Atirah binti Rosli. Ini adalah infografik yang disediakan oleh kumpulan kami. Tajuk tugasan kami adalah bencana alam yang sering melanda masyarakat dunia. Adakah isu pencemaran alam sekitar yang menjadi punca utama berlakunya bencana alam? Mari kita bincangkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Fazrin binti Muhammad Zakaria, bernombor metrik 2114/2017. Hari ini saya akan menerangkan definisi bencana alam. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan punca alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerosakan persekitaran, kerugian harta benda dan kesan psikologis. Salam sejahtera. Nama saya Loga Varman Manimekan. Saya ingin membincangkan tentang bencana alam yang pernah berlaku di Malaysia. Bencana alam yang pernah berlaku di Malaysia. Bencana yang pernah berlaku di Malaysia adalah sebuah banjir berlaku di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Pada akhir Februari 2022, banjir ini terbit daripada hujan lebat yang berterusan selama beberapa hari sejak 25 Februari ini. Kebanyakan negeri Semenanjung, terutamanya di kawasan negeri Kelantan dan Terengganu, sekaligus membawa kepada banjir yang ketara dalam kedua negeri tersebut. Kesusulan banjir, beberapa ribu orang terpaksa dipindahkan. Banjir ini disifatkan sebagai luar jangkaan berikut waktu banjir yang tidak selari dengan pola cuaca yang lazim. Selain itu, banjir lumpur di Canberra Highland 2013 berlaku pada 23 Oktober 2013. 3 orang maut manakala yang lain hilang akibat banjir lumpur yang di Lebah Bertam, Canberra Highland, Pahang. Hujan lebat berterusan sejak 7 jam pada hari sebelumnya mewujudkan keperluan untuk meringankan air di empangan pagi banjir. Air dari empangan dilepaskan 3 kali bermula dengan pertama pada tengah malam. 2022 merupakan kejadian banjir yang melanda kawasan Semenanjung Malaysia pada Disember 2021. Banjir ini terbentuk susulan banjir lebat berterusan di kebanyakan kawasan Semenanjung berikutan laluan sebuah likuan tropika yang merentasi Semenanjung Malaysia dari Laut Cina Selatan. Di samping itu, musim monsun serta kejadian air pasang banjir mula terbit di beberapa negeri secara ketaranya di kawasan Lembah Kelang dan Pantai Timur. Banjir di Lembah Kelang merupakan banjir yang paling ketara membandingkan Lembah Kelang lazimnya tidak menerima masalah banjir akibat monsun seperti di kawasan Pantai Timur. Hal ini menyebabkan puluhan ribu orang awam terpaksa dipindahkan. Setakat 21 Disember, sekurang-kurang 19 orang terkorban dengan beberapa orang hilang. Sifat banjir ini tidak terjangka, terutamanya di Lembah Kelang, disifatkan sebagai antara banjir-banjir terburuk dalam sejarah Malaysia moden ini. Digelarkan sebagai banjir 100 tahun. Banjir ini mencetuskan darurat kemanusiaan yang besar yang dipikul melalui kerjasama daripada pihak kerajaan dan orang awam. Itu sahaja. Terima kasih. Berlakunya bencana alam pasti terdapat puncanya. Punca utama pencemaran alam sekitar mencapai tahap kritikal ialah tangan manusia itu sendiri.
Secara umumnya, manusia sering mencemarkan alam sekitar seperti udara, air, tanah, bunyi dan radiasi secara sedar atau tidak. Kesan pencemaran alam sekitar telah lama disebarkan melalui media massa. Tetapi golongan jahat yang tidak cintakan alam menghina masalah pencemaran alam sekitar. Orang yang membuang sampah ke dalam sungai ini menyebabkan sungai dipenuhi sampah dan seterusnya sungai menjadi kotor. Selain itu, perbuatan membuang puntung rokok ke dalam semak boleh menyebabkan kebakaran dan mencemarkan udara. Pencemaran udara berlaku apabila gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia tidak dapat diserap oleh flora baik kerana jumlah yang berkurangan. Proses pembinaan rumah di kawasan lereng bukit juga harus dihentikan kerana ini menyalahkan peristiwa lalu. Kerana terjadi tanah runtuh Bukit Antarabangsa pada tahun 2009 menjelaskan bahawa ini tidak sepatutnya dimanifestasikan. Sebab kedua berlakunya pencemaran alam sekitar ini ialah sikap pekerja di sektor pertanian dan perindustrian turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Sebilangan kecil pekerja di sektor pertanian membuang sisa racun herba ke dalam sungai. Pembakaran hutan untuk membersihkan tanah untuk penanaman akan mengeluarkan asap tebal dan seterusnya akan menjejaskan kesihatan manusia. Kilang dan exhaust kereta juga boleh disenaraikan sebagai sumber pencemaran udara. Ini kerana asap hitam dari kilang dan kenderaan boleh menyebabkan asap terperangkap di udara. Di samping itu, terdapat gas toksik seperti monoksida yang boleh menyebabkan maut jika terkumpul di kawasan tertutup. Satu lagi bahan yang boleh dihasilkan oleh kenderaan bermotor ialah plumbum. Bahan kimia yang sangat berbahaya boleh menyebabkan kerosakan otak, terutamanya kepada kanak-kanak. Punca ketiga pula ialah kesan pencemaran alam sekitar yang paling ketara dan pemanasan yang diperkatakan oleh semua rakyat dunia hari ini ialah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Peningkatan suhu global dan penipisan lapisan ozon adalah punca pemanasan global yang dirasai oleh semua orang di bumi. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida yang terkumpul di udara. Ini akan menyebabkan haba terperangkap di dalam bumi dan akhirnya bumi menjadi panas dan persekitaran menjadi lebih panas. Hai, nama saya Lemah Nabil Hazir Izwar. Saya ingin menceritakan tentang punca yang keempat. Poin yang pertama daripada punca yang keempat adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon juga merupakan faktor utama dalam peristiwa pemanasan global ini. Pemanasan global menyebabkan planet ini menjadi lebih panas, ekosistem musnah, banjir kerap berlaku dan juga kejadian semula jadi yang luar biasa berlaku. Poin yang kedua adalah pembebasan klorofluorokarbon atau juga gas CFC yang digunakan dalam nebulizer, penghawa dingin dan peti sejuk boleh menipiskan lapisan ozon. Poin yang ketiga dari punca yang keempat adalah pendedahan langsung kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit yang sangat berbahaya kepada manusia dan hidupan lain. Pancaran matahari yang terik juga menyebabkan ais di kutub bumi mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dunia hari ini. Punca yang kelima, kesan seterusnya daripada pencemaran alam sekitar ini menyebabkan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bergabung dengan air hujan untuk menyebabkan hujan asid. Ini berlaku apabila gas sulfur SO2 dan nitrogen oksida NOx dibebaskan ke udara dan bertindak balas dengan wap air di atmosfera dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan nitrik. Asid ini terkenal dengan asid ini terkumpul di awan yang bergerak ke tempat lain dan membawa asid yang akan turun bersama. Ia membunuh tumbuhan dan hidupan akuatik serta boleh menghakis pakaian, kertas dan bahan binaan. Selain itu, asid boleh meresap ke dalam tanah menyebabkan kualiti tanah menurun menjadikannya tidak subur. Punca keenam adalah penggunaan elektrik dan kereta semasa
bahan api fosil dibakar dalam kuantiti yang banyak. Pembakaran bahan api fosil seperti minyak dan arang batu oleh logi tenaga dan dari egsos kenderaan membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Bahan pencemar ini boleh dibawa oleh angin dan bergabung dengan titisan-titisan air yang turun sebagai hujan untuk membentuk asid sulfik dan nitrik. Hujan asid yang turun di bumi terkumpul menjadi mendapat berasid. Ini berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi lebih pekat. Terlalu banyak asid boleh menyebabkan tumbuhan dan hidupan di tasik mati. Bangunan dan batu menjadi rapuh. Bangunan kereta dan kereta dan sebagainya boleh pudar warnanya, mudah rosak dan cepat berkarat. Selain itu, hujan asid boleh merosakkan kesihatan manusia, terutamanya golongan muda, warga emas dan mereka yang menghidap penyakit asma. Itu saja daripada saya. Saya Lemah Hanibi Haziq Izwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.